Okay, kita dah live sekarang. Tak tolong komen suara jelas tak? Bismillah. Suara jelas tak? Okay, dengar tak? Okay, kita mula ya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang berusaha Puan Hajar Suryati binti Tikon, Pengetua SMK Pasir Gudang 3. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Rusdi bin Ismail, penceramah jemputan kita pada pagi ini. Yang dihormati barisan guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru, para pelajar, seterusnya hadirin hadiran yang sedang mendengar siaran langsung yang dibawakan khas dari Facebook SMK Pasir Gudang 3. Bagi memberkati majlis ilmu pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya pada pagi 17 Ramadan 1441 Hijriah kita dapat menganjurkan program ceramah nuzul Al-Quran peringkat sekolah buat pertama kalinya di atas talian. Saya mewakili jawatan kuasa pelaksana program dengan berbesar hati mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Rusdi kerana sudi bersama-sama kita menyingkap hikmah Al-Quran untuk dihayati dan dijadikan panduan dalam kehidupan. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Okay. Baik, kepada semua yang mendengar, anda boleh meninggalkan komen dan juga soalan sebab sebelum menutup sesi ceramah nanti kita akan adakan sesi soal jawab dan juga dialu-alukan untuk like and share sebanyak mungkin page ini kepada orang lain agar orang lain juga memperoleh manfaatnya. Baik, sebelum Ustaz meneruskan bicara kata pada pagi ini, mulailah rasanya saya membacakan serba sedikit latar belakang ceramah kita. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Rusdi bin Ismail berasal dari rantau panjang Kelantan. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda pengajian Islam dan bahasa Arab di Universiti Al-Azhar Mesir. Seterusnya beliau menyambung pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang pengajian bahasa moden dan linguistik di Universiti Melaya. Semangat cinta ilmu yang baru membawa beliau meneruskan pengajian ke peringkat PhD dalam bidang kajian perbandingan bahasa Arab Melayu di Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Melaya. Bercerita mengenai tentang pengalaman beliau dalam arena pendidikan bermula pada tahun 1991 sehingga 2008, beliau merupakan guru bahasa dan pensyarah di Universiti Melaya dan pada tahun 2009 sehingga kini beliau menumpukan sepenuh masa dan perhatiannya terhadap usaha-usaha mempertabatkan bahasa Arab melalui penganjuran kelas, bengkel, ceramah, seminar yang dikendalikan oleh syarikatnya sendiri iaitu Arabic Language and Consultancy di Lampui, Kelantan. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Rusdi untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Surat Cinta dari Al-Quran. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya rabbal alamin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها
anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tarnana bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada ustazah pengurusi majlis kita pada pagi ini, dan juga setinggi-tinggi rasa terima kasih kepada pengetua SMK Pasir Gudang 3, dan seterusnya barisan para guru, dan seterusnya para jemaah pelajar warga SMK Pasir Gudang 3. Jadi alhamdulillah, dalam sedikit masa yang ada ini saya akan cuba test suara dulu sekejap. Nak pasti suara okey Suara okey. Okey. Baik. Jadi kalau begitu saya sudah boleh teruskan. Pertama, syukur kepada Allah sebab kita boleh bertemu pada pagi ini walaupun dalam masa yang singkat untuk kita bincang satu message daripada Al-Quran, di mana tajuk dia ini surat cinta dari Al-Quran ni sepatutnya ustaz yang lebih muda sebenarnya cakap. Tapi tak apalah, saya akan bercakap bagaimana rasa kecintaan kepada Al-Quran itu telah dipamerkan oleh seorang orang tua. Sebab saya ni orang tua, jadi saya akan cakap bagaimana seorang hamba Allah yang sangat hebat. Jadi sekarang kita tengok dia punya skrin, iaitu saya tulis namanya pencinta Al-Quran. Skrin kita itu nombor 4 ya. Boleh tengok. Di mana ini adalah seorang yang sangat mulia dan hebat, masih ada sampai sekarang di Mesir. Beliau terkenal dengan nama Zaghlul An-Najjar. Lahir dia tahun 1933. Tahun sekian di Mesir. Bidang apa dia punya pengajian dia ialah bidang geologi, dan sampai terkenal sebagai seorang geologis. Saya tunjuk contoh ini, saya nak beritahu sebab ramai kalangan kita ni kagum kepada sains. Jadi saya nak tunjuk bagaimana ada seorang hamba Allah yang menjurus bidang kajian geologi dalam bidang apa kita kata pasal apa ni mengenai dengan kajian tanah ini. Jadi tuan-tuan sekalian, dia sangat hebat dan telah pun kalau kita tengok usia dia sampai sekarang 86 tahun. Tetapi masih sihat, tuan-tuan sekalian. Jadi dia ini, kajian dia, kelebihan dia, dia berasaskan kepada Al-Quran ini sebagai satu semangat kepada anak-anak pelajar sekian, warga pelajar, bahawa orang yang belajar sains sebenarnya lebih hampir kepada Al-Quran berbanding orang yang belajar bahasa Arab atau belajar bidang agama sahaja dan kaji Al-Quran setakat maknanya sahaja. Kerana orang ini membidang dalam kajian Al-Quran. Baik, tuan-tuan sekalian, kita teruskan. Kita tengok dia punya slide seterusnya, iaitu yang kelima, di mana dia ini tajuk buku dia kebanyakannya adalah sains dalam Al-Quran. Itu sebab kita tengok sini, dia punya tema utama, the main theme of An-Najjar books has been science in Quran. Jadi dia punya falsafah tentang sains itu, dia tulis itu blended with religion. Ini yang kita kena buat. Yang kita kena buat, tugas kita orang Islam. Dalam dunia ni ahli sains yang boleh buat macam ni tak ramai. Tak ramai ahli sains yang boleh buat macam ni. Sebab kebanyakan ahli sains itu tidak didedahkan ataupun terdedah kepada Al-Quran. Jadi dia dalam dia punya karier, dia pernah menjadi ahli akademik, iaitu sebagai guru atau pensyarah, dan akhirnya dia telah meninggalkan kerjanya itu
dan masuk dalam bidang kajian Al-Quran, dan menjadi sebagai salah seorang komiti dalam Supreme Council of Islamic Affairs. Jadi ini dia punya Zaghlul An-Najjar yang kita tengok. Jadi kita pergi slide seterusnya, yang kelima. Yang saya duk baca sekarang. Kita tengok slide yang kelima. Itu dia. Itulah dia punya watak, tuan-tuan sekalian. Yang keenam, kita tengok slide keenam. Tengok study dia. Siapa dia, personal life dia. Dia belajar bachelor di Universiti Kahirah dan PhD dia dalam bidang geologi. Cuba tengok slide ke-6, nombor 6. Iaitu dalam bidang geologi. Di bachelor Universiti Kahirah, belajar, kemudian sambung pengajian PhD dalam geologi di University of Wales. Dia dapat PhD tahun 1963. Kita pun belum ada. Jadi kita nak cerita, dia sudah jauh maju lebih dahulu dari kita. Dan itu tajuk kajian dia, Geology and Stratigraphic, ni nak baca apa, saya tak pandai ni bahasa dia. Paleontology of the Esna Edo region, Nile Valley, Egypt. Ni dia kaji tentang negara dia lah sebab dia orang Mesir. Jadi tuan-tuan kita tengok seterusnya slide yang ke-7. Tengok laju ni. Saya kena pergi laju sebab saya nak tunjuk je tuan-tuan sekalian. Jadi pada tahun 1988 dia telah dipilih sebagai fellow Science Academy Islam. Maksudnya dia telah menjadi fellow ni, kita kata penyelia lah ataupun pakar akademik di sana. Jadi kita tengok akhir sekali bagaimana dia menjadi salah seorang daripada geologis dalam American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma. Jadi hebat ini, maknanya dia boleh sampai daripada Mesir pergi ke England, kemudian sampai bekerja di Amerika. Tapi dia ini ada satu benda, dia sangat kritikal dalam bidang-bidang politik. Jadi akhirnya dia telah dipenjara. He was imprisoned because of his political activism and belief during his student life. Jadi masa belajar lagi, dia memang seorang yang sangat berani. Ini yang kita nak tunjuk. Dan akhir lagi, yang paling bahaya, dia ini dianggap sebagai musuh ketat. Dia sebut apa? Consider a grave threat to secular political establishment of Egypt. Maknanya politik negara Egypt melihat dia ini bahaya untuk politik sekular di sana. Jadi akhirnya pada tahun 1960 dia telah dihalau, tidak boleh menetap dalam negara dan boleh balik semula ke negara pada tahun 1970. Jadi bukan calang-calang manusia ni, tuan-tuan sekalian. Anak-anak pelajar sekalian, mari kita tengok. Jadi dia punya buku. Buku dia pun sangat hebat, tuan-tuan sekalian. Di antara tajuk buku dia yang utama, iaitu slide nombor 8 tu, The Geological Concept of Mountain and the Quran. Ini apa telah pun diterbitkan dan kita nampak buku beliau ini sangat hebat, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya nak tunjuk akhir sekali, tuan-tuan sekalian. Kita tengok slide nombor 9. Slide nombor 9. Saya nak tunjuk kehebatan dia. Dia telah publish lebih daripada 150 buku sains, scientific studies, kajian akademik. 150 buku saintifik, tuan-tuan sekalian. Ni. Dan termasuk artikel. Jadi di mana 45 buku dalam bahasa Arab, ditulis dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Perancis. Perancis pun terjemah buku dia, tuan-tuan sekalian. Jadi ini yang kita nak cerita, bagaimana Tuhan beri kehebatan kepada dia. Jadi saya nak tunjuk kerana kecintaan dia kepada Quran. Sekarang saya nak tunjuk, kita pergi slide seterusnya, slide nombor 10, surat cinta pertama. Surat cinta pertama yang dihayati oleh Zaghlul An-Najjar, iaitu surat cinta surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini kita tahu semua, surah mengenai malam Al-Qadar. Cuma saya pilih ini sebagai surat cinta pertama sebab ada contoh bagaimana orang yang cinta kepada surah ini dapat menghasilkan satu penemuan yang luar biasa.
Okey, mengenai surah ini kita akan sentuh secara ringkas. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Qadar? Jadi ulama menyebut surah ini dipanggil surah Al-Qadar ya dalam slide nombor 12 itu kerana Allah menyebut di dalamnya perkataan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cuma kalau sebut Lailatul Qadr, terjemahannya kita sebut malam perkadaran. Tetapi dalam satu surah yang lain, Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan, Lailah Al-Qadar ni, malam Al-Qadar ini dia panggil Lailah Mubarakah, malam yang penuh berkat. Saya nak bagi info ringkas sahaja untuk makluman kita di sini, para guru dan murid-murid sekalian. Rupa-rupanya kalau kita kaji Quran, dia ada dua surah yang menyentuh tentang Al-Qadar. Ini sedikit penerangan ringkas. Kalau kita kaji surah Al-Qadar dari sudut Al-Qadar, surah Al-Qadar itu sendiri, kalau kita kaji malam Al-Qadar dari sudut surah Al-Qadar sendiri, kita akan dapat faham. Surah itu surah yang diturunkan kepada mereka yang sudah biasa dan mesra dengan Al-Quran. Tetapi maknanya surah Al-Qadar ni satu surah special yang Allah Ta'ala turunkan kepada siapa yang sudah biasa dengan Al-Quran. Jadi maksud biasa di sini orang itu sudah ada rasa kecintaan kepada Al-Quran. Maka cara Allah bercakap dengan mereka yang cinta kepada Al-Quran itu lain bahasanya. Sebab itu kalau tuan-tuan buka ayat surah Al-Qadar, Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkannya fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Di mana bahasa-bahasanya itu dia kata inna, kami anzalnahu, menurunkannya pada malam Al-Qadar. So 3 kalimah di situ. Kami iaitu Allah, nya iaitu Al-Quran, malam Al-Qadar iaitu malam Al-Qadar sendiri adalah bahasa-bahasa yang dia panggil bahasa orang yang sudah kenal antara satu sama lain. Sebab itu terus-terus Allah bercakap, sesungguhnya kami telah turunkan pada malam itu, kami turunkannya. So kalau kita tengok itu ayat pertama Allah sebut, kami turunkannya, tuan-tuan sekalian. Tetapi ada satu ayat dalam surah Ad-Dukhan yang saya tengok dalam slide sekarang ni, tuan-tuan tengok slide, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah terjemah malam Al-Qadar tu apa? Malam penuh berkat. Kenapa Allah beritahu macam tu? Rupa-rupanya tuan-tuan bila kita study surah ini ayatnya dituju kepada mereka yang kurang sedikit rasa cintanya kepada Al-Quran. Kurang sikit rasa cintanya kepada Al-Quran. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kedua-dua surah ni memberitahu kita, orang yang nak dapat malam Al-Qadar ni mestilah orang yang minat kepada Al-Quran, mesra dengan Al-Quran dan suka kepada Al-Quran. InsyaAllah dia akan dapat. Sebab itu di akhir ayat itu dalam surah Ad-Dukhan ini, slide yang kita tengok ni, Allah menyebut inna kunna munzirin, kami sentiasa memberi peringatan. Apa maksud memberi peringatan? Iaitu menceritakan memberitahu notis peringatan supaya orang yang leka ini sedar bahawa malam Al-Qadar kian hampir. Jadi tuan-tuan sekalian, kita hari ini berpuasa hari yang ke-17 ke berapa? Hari ini. Ya betul, 17 kan? Jadi pada hari yang ke-17 ini, semalam, maknanya malam-malam ganjil, sehingga sampailah kita kepada malam-malam ganjil pada hari yang pertama. Jadi tuan-tuan sekalian, sama-sama kita ambil perhatian. Baik, kita pergi seterusnya. Apakah kelebihan malam Al-Qadar? Kenapa kita nak buru sangat? Tengok slide 13. Allah mengatakan, hiya lailatul fiha yufraku kullu amrin hakim. Di mana dalam surah Ad-Dukhan ni Allah cerita pada malam Al-Qadar itu, kenapa dalam surah ni Allah cerita macam ni? Allah cerita macam ni kepada mereka yang tak tahu apa itu hakikat malam Al-Qadar. Tapi dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri, Allah cerita tentang kelebihan dia. Allah tak cerita hakikat dia. Nanti kita tengok kelebihan dia selepas ini. Tapi hakikat malam Al-Qadar ni yang kita perlu sedar, ayat nombor 4 surah Ad-Dukhan disebut fiha yufraku, pada malam itu Allah agih-agihkan, asing-asingkan, budgetkan kullu amrin hakim, setiap perkara yang sudah teratur dengan terapi dan bijaksana. Maksudnya ulama tafsir menceritakan bahawa pada malam itu setiap kita
akan dicatat, setiap kita ini akan dicatat amal perbuatannya, maknanya lifestyle dia, rutin atau schedule kehidupan dia bermula daripada malam Al-Qadar tahun ini sehinggalah bertemu malam Al-Qadar nanti, baru ada catatan baru. Jadi tolong ambil perhatian. Malam Al-Qadar ini jangan setakat duk kira dia malam 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ganjaran, itu kelebihan. Tapi satu benda yang lebih besar lagi Tuhan sebut dalam surat Dukhan, pada malam ini, ingat Allah Ta'ala akan catat kepada kita apakah yang akan berlaku untuk kita setahun nanti. So apa kita nak buat? Ulama ada satu pendapat mengatakan pada malam Al-Qadar, qadar kita kosong. Qadar kita kosong. Maksudnya untuk malam itu tidak ada apa-apa yang kita catat. Kita berhak yang Allah catat untuk kita. Kita berhak untuk memilih. Kita berhak untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Jadi para guru yang saya kasihi, pengtua dan juga semua anak-anak pelajar, tolong ambil kesempatan. Malam Al-Qadar yang kita nak dapat nanti adalah malam untuk kita minta apa yang kita nak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong bermohon. Sebab Allah Ta'ala kata, ud'uni, Allah Ta'ala kata, berdoalah kepada aku pada malam tu, astajib lakum, aku akan terima. Di mana dalam ayat sebelum tu, oleh kerana malam Al-Qadar ini macam mana, Tuhan di mana, Allah bagi tahu Nabi, wa idza sa'alaki 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyad'u li wa astajibu. Mana Tuhan kata pada malam tu, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata, aku ini dekat. Kalau hamba aku mencari-cari di mana aku pada malam tu, bagi tahu pada malam Al-Qadar, pada malam bulan Ramadan itu, aku dekat. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak sebut di sini, jangan lupa dalam 10 malam terakhir ini, minta tiap-tiap malam. Tak payah duduk nanti nak tunggu. Biasa 27, nanti malam 27 lah. Kita doa malam lain, tak apalah, kita biasa-biasa. Jangan. Kita tak payah duduk main macam tu. Kita buat je. Dalam 10 malam terakhir ni, siapa tu pun bermula daripada malam ni, sampai habis Ramadan, minta doa. Dan lebih-lebih lagi, tarawih kita pada tahun ni, masing-masing buat sendiri. Kalau dekat masjid, imam doa, kita tukang amin aja. Kita pun tak tahu imam doa apa. Tapi kalau tahun ini, kita yang jadi imam, kita yang doa sendiri. Terutama kepada para suami dan para lelaki yang menjadi imam di rumah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini peluang terbaik. Tolong doa tiap malam. Doa apa? Minta yang baik-baik. Sebab Allah Ta'ala kata, doalah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Falyastajibu li, mereka mesti bermohon kepadaku, wal yu'minu bi, dan mereka mesti beriman kepadaku. Itu yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Jadi tolong buat ini. Ini surat cinta yang saya nak bincang. Kemudian diberitahu bahawa pada malam itu Allah Ta'ala catat segala amalan kita dan kemudian diserah kepada 4 malaikat, iaitu Israfil, Mikail, Israel dan Jibril untuk menjalankan kerja masing-masing. Tolong tengok slide nombor 14. Slide nombor 14 ya. Jadi saya minta maaf lah, slide saya ni tak sempat nak terjemah, jadi Arab je semua. Jadi tak apalah saya cakap. Tuan-tuan nanti boleh tanya pengurusi kita tu, Ustazah, dia boleh terjemah kat kita nanti. Baik. Okey, kemudian di mana ada disebut pentingnya berdoa pada malam ni, ada disebut bahawa ketika malaikat menyalin daripada Lauh Mahfuz, sebenarnya amalan kita ni, untuk makluman, sudah pun Allah sebut awal-awal sebelum kita wujud lagi di dalam Ummul Kitab, di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz sana dia ada satu kitab ibu, kita panggil. Jadi dalam kitab ibu ini Allah dah catat dah macam mana kita nak mula daripada sebelum ada kepada ada sampai hari akhirat, sampai syurga neraka tu nak kena auzubillah lah. Cuma nak bagi tahu bahawa amalan kita itu sebenarnya sudah dicatat. Tetapi Allah Ta'ala mengikut tafsiran para ulama, pada malam Al-Qadar meminta para malaikat supaya menyalin daripada
Ummul Kitab tadi untuk kerja-kerja kita setahun. Jadi ketika menyalin itu, ada yang Allah Ta'ala sapu, padamkan yang lama, buat catatan yang baru. Dan ada yang Allah Ta'ala kekalkan. Jadi tuan-tuan sekalian, benda ini benar kerana didoa oleh Umar Al-Khattab, di mana dalam satu ketika beliau sedang tawaf mengelilingi Kaabah, beliau berdoa kepada Allah. Beliau berkata, dalam keadaan sambil menangis, beliau berkata, Allahumma, wahai Tuhan, in kunta katabta alaina, jika kamu sudah menulis alaiya, ke atas aku ini, syikwatan, satu kepayahan, wa zamban, dan satu dosa. Jika sebelum ini kamu sudah tulis macam tu kepada aku, satu kecelakaan ataupun dosa, famhuhu, hapuskan. Fa innaka tamhu wa tusbit, kerana engkau berhak menghapuskan dan mengekalkan. Wa indaka ummul kitab, ini doa Umar Al-Khattab. Dan di sisi kamu ada kitab ibu, iaitu kitab ibu di langit sana. Maka Umar kata, faja'alhu, maka jadikanlah kitab ibu yang kamu nak tanya itu sawaban, sebagai pahala, bukan dosa, wa maghfiratan, dan keampunan. Jadi Umar ketika mengelilingi Kaabah berdoa demikian. Jadi saya nak pesan kita semua berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Sekarang kita pergi slide 16 terus, sebab saya tengok masa tak ada. Dah 27 minit. Baru sedikit. Saya beri slide 72 slide. Jadi nanti selesaikan dengan ustazah sendirilah. Okay. Sekarang saya nak tunjuk apakah kesannya bila seseorang itu cinta kepada Al-Quran. Cuba tengok slide ini. Kita pergi slide nombor 17. Di mana ini jadual ini bukan saya buat. Saya hanya copy ataupun snapshot daripada buku atau majalah yang telah ditulis oleh Dr. Zalgulur An-Najjar tadi. Di mana dia telah mengkaji surah Al-Qadar ini secara matematika. Dengan dia mengasingkan perkataan-perkataan yang ada itu dalam petak-petak, maka dia dapati kalau kita lihat dari sudut lafaz yang sempurna, lafaz-lafaz itu sebagai suatu lafaz yang sempurna, dia telah bahagikan perkataan itu kepada 30 lafaz. Berdasarkan pengamatan dia. Jadi sebab itu nombor 1 ini yang warna merah itu nombor 1 sampai 30. Ada 30 perkataan. Jadi dia kata ini menunjukkan surah Al-Qadar ini bilangannya menyamai 30 hari bulan Ramadan. Cuma sebelum saya pergi lanjut, saya nak minta kita tengok. Yang nombor warna merah atas itu adalah nombor perkataan. So kemudian dalam kotak, setiap satu kotak itu kita ada nombor di bawah. Tengok petak pertama. Di bawah, sebelah bawah dia tu. Nombor biru 3. Lepas tu sebelah kiri dia ada nombor hijau 3. Maksud apa dia? Maksud dia perkataan itu berjumlah 3 huruf. Ada 3 huruf. Kemudian bila digabung dengan anzalnahu dalam perkataan kedua, kita akan jumpa dia kata bila gabung dua tu 3 huruf campur 7, tu dapat 10. Itu yang kita nampak. Anzalnahu tu birunya 7. Apa mana? Ada 7 huruf. Gabung dengan 3 tadi dapat 10. So itu cara membaca jadual dia. So sekarang mari kita tengok. Tuan-tuan sekalian. Di sini ada satu lagi nombor dalam kurungan. Selepas Al-Qadar itu dia ada letak nombor dalam kurungan. Nak cerita perkataan Lailatul Qadr telah berulang. Nanti kita tengok dia punya tunjukan-tunjukan yang saya sebut separuh sajalah di sini, tak cukup masa. Okey, sekarang kita pergi. Dia kata slide 18, tengok slide 18. Dalam jadual ini, kalau kita tengok, ada 114 huruf semua dia kata. Tengok orang yang cinta Quran, dia bilang sampai gitu sekali. Huruf yang ada dalam surah Al-Qadar itu ada 114 huruf. Maka dia kata ini sebagai suatu isyarat surah ini
merangkumi. Kerana surah ini dibincang begini, kerana surah ini tentang surah turunnya Al-Quran. So, surah ini seperti macam satu introduction kepada Al-Quran. Satu introduction, satu pengenalan kepada Al-Quran. Sebab dia cerita tentang penurunan Al-Quran. So, dia kata cuba perhati, bilangan hurufnya ada 114. 114. Bermakna di sana seolah-olah menggambarkan ada 114 surah Al-Quran. Okey, tengok slide seterusnya. Nombor 19. Dalam surah ini, kalau kita tengok dari sudut makna perkataan, lafaz-lafaz yang disebut, maka kita akan jumpa ada 30 lafaz. Bermakna seolah-olah dia mewakili 30 surah daripada Al-Quran. Nanti study sendiri. Saya tunjuk saja ni. Kemudian tengok slide seterusnya. Iaitu nombor 20. Dia kata, kalau tuan-tuan bilang ayat dalam surah ini, inna anzalnahu fi lailatul qadri, satu ayat. Wa ma adraka ma lailatul qadri, dua. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tiga ayat. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin, empat. Salamun hiya hatta matla'il fajri, lima. Dia kata cuba perhati, tidakkah di dalamnya ada 5 ayat? Dia sebagai isyarat seolah-olah menunjukkan kepada kita, kitab Allah semua ni ada 5. Apa kitab yang pertama? Yang paling agung, Al-Quran Al-Karim. Lepas tu apa yang sebelumnya? Al-Injil. Apa lagi sebelum Injil? At-Taurat. Apa sebelum Taurat? Iaitu Zabur. Dan apa sebelum Zabur? Iaitu Suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, tengok bagaimana bila hati sudah cinta, dia nampak, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Piramid kata kalau tak nampak itu bahaya maksudnya. Jadi begitulah kita kalau sudah suka sesuatu, kita akan nampak apa yang orang lain tak boleh nampak. Baik tuan-tuan sekalian, kita pergi seterusnya. Pergi seterusnya, cuba cek dia kata, antara benda lagi yang dia buat secara matematika ialah, dalam surah ini kalau kita perhati, dia kata ada 5 ayat. Dan cuba cek, surah ini nama apa? Namanya surah Al-Qadar. Betul tak? Surah ini namanya surah Al-Qadar. Ayatnya 5. Maka cuba bilang huruf yang ada dalam perkataan Al-Qadar. Tidakkah Al-Qadar itu ada 5 huruf? Maka seolah setiap huruf daripada perkataan Al-Qadar itu mewakili setiap ayat yang ada dalam surah ini. Allahu Akbar. Itu saya tak hurai dia punya tafsiran dia lagi. Belum. Saya tunjuk pemerhatian yang telah dibuat. Jadi sampai setakat ni dia buat kesimpulan, dia kata, kalau kita tengok benda-benda dia kata mustahil orang boleh fikir untuk cipta satu surah dalam bentuk hubungan matematika yang begitu menakjubkan. Ini sudah tentu daripada Allah. Dan kalau semuanya daripada Allah, tiada yang kebetulan. Semuanya berbetulan. Kalau dari Allah itu bukan kebetulan. Semuanya berbetulan. Sebab itu kita kena yakin dan kaji Al-Quran sampai tahap ni. Baik, tuan-tuan sekalian, kita pergi slide seterusnya. Cuba tengok lagi, tuan-tuan sekalian. Ya, kenapa surah Al-Qadar ini Quran itu turun pada bulan Ramadan? Dia kata, cuba perhati, tidakkah dalam surah ini ada 5 ayat, dan tidakkah perkataan Ramadan itu juga tepat 5 huruf, Ra, Mim, Dad, Alif, Nun, 5 huruf, sama dengan 5 huruf Al-Qadar tadi. So, hubungan Al-Qadar dengan bulan Ramadan sangat rapat, iaitu sama-sama 5 huruf. Tuan-tuan sekalian, cuba cek betul-betul ya. Cuba cek. Ini study dah. Study sendiri. Kemudian tengok lagi. Dia kata, kalau kita tengok, Allahu Akbar, panjangnya kalau nak cerita semua. Jadi, saya nak pergi yang paling hebat lah, masa tak ada. Saya nak pergi ke sini. Tengok slide 25. Yang lain tu bagi ustazah pengerusi cerita lah nanti. Dia jadi pengerusi. Dia ambil tanggungjawab nanti insya-Allah. Jadi, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, cuba kita cek yang ni yang paling mustahak. Yang ni yang paling mustahak. Dan cuba perhati. Dia kata kalau ikut surah ini, dalam surah Al-Qadar ini ada 5 ayat. Ya, 5 ayat. Di mana dia menggambarkan 5 ayat ini, angka 5 ni seolah-olah merujuk kepada 5 malam yang witir
daripada 10 malam yang akhir. Memanglah Nabi sebut, Nabi kata taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Taharrau, Nabi kata carilah malam al-qadar itu pada 10 malam terakhir. Tapi 10 malam tu banyak. Jadi kepada kita yang rasa penat, okeylah sabar sebab Ustaz Allahyarham Datuk Ismail Kamus kata penat tu hilang tapi pahala akan teruskan, dia kata. Jadi tuan-tuan sekalian, sabar. Tapi pastikan malam-malam ganjil itu kita beri. Sebab ada petunjuk yang jelas bahawa malam 5 ini menggambarkan seperti malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Jadi saya minta lah tuan-tuan sekalian, tengok Zaghlul An-Najjar dia beri bayangan kepada kita. Kemudian yang paling menarik lagi, selepas kita tahu okey daripada 10 tu kita dapat malam-malam ganjil dan ada hadis pun sebut begitu. Tetapi dia kata kalau kita tengok di antara malam-malam ganjil itu malam mana yang kita nak kena aim? Apa petunjuknya? Petunjuknya dia kata kita kena aim malam 27. Malam 27 itu kena aim. Sebab dia kata cuba kamu tengok perkataan Lailatul Qadri itu, bila Lailatul Qadri itu dia ada 9 huruf. Daripada lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra itu ada 9 huruf. Dan cuba kamu tengok, tidakkah Lailatul Qadri itu kalau kita tengok, ya tuan-tuan sekalian, kita tengok nanti kita akan jumpa ni tengok slide ni. Saya lupa. Tidakkah Lailatul Qadri itu ada 9 huruf? Slide yang ke-27. 27. Sorry Ustazah. Maafkan saya. Sebab saya nak cepat. Saya tak cerita semua. Nanti baca sendirilah yang selebihnya. Masa tak cukup. Saya kena skip banyak. Jadi sekarang dah 37 lah. Okey, saya nak masuk satu lagi surat cinta ni. Surat ini jugalah. Jadi cuba tengok kalimah slide 27. Ke mana perkataan Lailatul Qadri, di mana perkataan Lailatul Qadri itu dia ada 9 huruf. Di mana dalam surah ini Lailatul Qadri itu telah berulang sebanyak 3 kali. Dalam ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Jadi cuba kamu darab, dia kata. 9 tu darab 3. Dia kata akan keluar angka 27. Jadi ini antara petunjuk-petunjuk yang dikesan oleh mereka yang cinta Al-Quran. Kemudian, tuan-tuan sekalian, saya rasa baki selebihnya tu saya tinggal kepada Ustazah lah. Dia cerita sendiri kepada guru-guru di sana. Dan para ustaz yang ada di sana pun boleh study ni. Ustaz-ustaz kita alim-alim, dia akan faham benda ni. Banyak ni kalau saya nak cerita semua. Letih saya. Jadi saya langkau je lah. Saya nak pergi kepada surat cinta kedua. Ini saya tak sempat nak urai. Cuma sebelum saya meninggalkan surat ini, saya nak minta supaya kita sama-sama beri perhatian ya. Baik. Jadi saya nak minta Ustazah pergi ke slide 56 lah. 56, laju sikit. 56, ya. Tujuan penurunan. Jadi kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada kita? Jadi tuan-tuan sekalian di sini, dalam surah Ad-Dukhan, Allah sebut penurunan Al-Quran itu amran min indina. Allah bagi tahu kepada kita, dia memang satu agenda yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sebab itu dalam slide 57 tu cuba tengok, dia adalah agenda yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka tuan-tuan sekalian, barisan para guru, anak-anak pelajar sekalian, ingatlah Al-Quran adalah agenda Allah. Dan kita ini makhluk ciptaan Allah, maka makhluk ini tidak akan mampu hidup apabila dia tidak memilih agenda dari sisi Allah. Jadi amrun min indina, dia memang satu agenda yang datang khusus dari kami. Inna kunna mursilin, dan memang kami ini sentiasa
menghantar agenda kepada hamba kami. Maknanya di sini, kalau nak jadi orang yang berjaya, jangan lari daripada Al-Quran. Anak-anak, saya minta maaf ya, sebab ini sudah tahap kita kata datuk kamu ataupun boleh jadi ayah kamu pun boleh jadi. Jadi saya bercakap tu agak serius sikit. Tapi saya nak bagi tahu sungguh ni, dari hati yang baik saya, niat baik saya, bukan saya puji hati saya baik, maksudnya daripada niat baik saya, dari hati saya nak bagi tahu, kalau kita nak jadi orang bijak, pakai agenda Allah. Kaji Quran, ikut Quran seperti Dr. An-Najjar tadi. Dia menjadi saintis bertaraf dunia. Sampai boleh bekerja di Oklahoma City. Bandar yang begitu hebat. Fantastik. Dan yang kedua, Quran ini kelebihan dia rahmatan. Dia akan ada satu kasihani. Maksudnya Allah akan campakkan kepada kita kasih sayangnya. Yang inilah yang kita nak. Di mana hari ini kita hidup percayakan Allah. Tetapi rasa sayang kita kepada Allah dan rasa sayang Allah kepada kita tak dapat dirasai. Kita tak dapat merasai kita itu perlu kepada Allah. Kita itu perlu kepada Tuhan. Kita tak rasa. Jadi kenapa kita tak rasa? Tuan-tuan sekalian, ada jawapan dia. Dan yang lebih teruk lagi, bila kita tak rasa, kita sayang Allah, Allah pun tak pandang kita. Jadi macam mana nak dapat kasih sayang Allah? Tu dalam perkataan selepas itu, Allah Ta'ala kata apa? Mir Rabbika. Satu rahmat daripada bos kamu, Tuhan kamu. Maka dalam diri kita, satu benda yang kita kena pupuk dalam diri kita ialah, kita jahat macam mana sekalipun, kita buat dosa macam mana sekalipun, kita baik macam mana sekalipun, kita alim dan warak macam mana sekalipun, jangan lupa kita ada pemilik. Kita ada Tuhan yang berkuasa ke atas kita. Dan masalah inilah masalah yang sedang mewabak, lebih teruk daripada COVID sebenarnya, di mana boleh katakan hampir 90% lebih manusia ini kena wabak apa dia? Hilang Tuhan. Dia panggil fenomena hilang Tuhan. Apa maksud hilang Tuhan? Dia percaya ada Tuhan, tetapi kehadiran Allah dalam dirinya sebagai Tuhan yang mengatur agenda hidupnya, yang mengurus perjalanannya, yang menentukan cara terbaik untuknya, tidak hadir. Jadi Allah itu tak lebih seperti, maaf saya sebut, Allah itu seumpama tak lebih seperti patung-patung yang dipercayai itu sebagai Tuhan. Tetapi patung-patung itu tidak dapat mengawal kita, tidak dapat membentuk agenda kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalimah rahmatan min rabbika ini saya sangat tekankan, kerana sebenarnya wabak ini lebih dahulu membarak dalam diri kita. Tuan-tuan, saya nak pesan, jahat macam mana pun kita ni, Tuhan tetap sayang kita. Tuhan tetap sayang kita sebab kita hamba dia. Dia cipta kita. Cuma jadi masalah bila kita putus hubungan, iaitu kasih sayang Allah tadi tidak sampai kerana kita tidak rasa dia Tuhan kita. Kita tak iktiraf dia sebagai Tuhan. Cuma kita mengakui dia sekadar Tuhan. Jadi beza itu. Tuhan, semua orang percaya Allah Tuhan. Tetapi dalam mematuhi ataupun dalam merasai kehadirannya sebagai Tuhan yang berkuasa ke atas kita, di situ ada sedikit masalah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut rahmatan min rabbi. Hadirkan Allah sebagai Tuhan yang berkuasa ke atas kita, nanti innahu huwas sami'u al-alim. Ini yang wahal. Innahu huwas sami'u al-alim. Dia maha mendengar. Nanti dia akan dengar segala bisikan hati kita. Kalau kita cakap al-alim, dia akan mengerti, dia akan memahami apa yang terbaik untuk kita. Jadi sekarang ini kita dalam proses memburu innahu huwas sami'ul alim. Dia maha mendengar lagi maha mengerti hasrat kita. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, berapa lama kita berinteraksi dengan Allah dalam satu hari? Berapa lama? Kalau dalam solat tu memang wajib sebab itu fardu. Maksud saya di luar solat, ada tak waktu-waktu tertentu kita teringatkan Allah, kita pun berkata astaghfirullah, ataupun kita teringatkan Allah, kita pun bersebut Allah, ataupun kita teringatkan Allah, kita kata alhamdulillah,
tuan-tuan sekalian, hadirkan benda-benda itu, insya-Allah Tuhan dengar hasrat kita dan Tuhan faham maksud kita. Baik, saya nak pergi slide seterusnya. Tetapi masalah kita Tuhan sebut, balhum fi syakkin yal'abun. Masalah manusia ini ialah mereka sentiasa dalam keadaan syak dan bermain-main. Jadi masalah kita ni dia ada dua benda, iaitu kurang yakin dengan Allah dan leka asyik dengan kesibukan kita. Maka Allah bagi tahu kepada kita dua musuh utama kita, iaitu ragu terhadap Allah, kurang yakin terhadap Allah, dan yang kedua iaitu apa dia? Kita bermain-main dengan kehidupan, leka dan sibuk dengan kehidupan. So ingat dua perkara ini. Syak ini bahaya. Apa itu syak? Iaitu tidak rasa kebersamaan Allah, tidak rasa keperluan kita, kebergantungan kita kepada Allah. Maka tak payah kita kata kita tak percaya. Walaupun kita mengaku kita percaya Allah itu Tuhan kita, tetapi selagi kita tidak rasa kita bergantung kepadanya, kita sibuk dan ada dinding kaca yang menghalang antara kita dengan Allah. Dinding kaca itu dinding kaca yang tebal. Kita tak dapat menembusinya, tetapi kita dapat melihat di sana ada Allah. Maka Allah terhadang untuk sampai kepada kita. Apa dinding kaca itu? Kesibukan-kesibukan kita, kepentingan-kepentingan kita. Maka Tuhan kata kalau begitu kedudukan kita, kita belum lagi menjadi rahmatan min rabbik. Kita belum dapat. Bahkan Tuhan kata orang macam ni, fartaqib, tunggulah yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah kamu akan hari di mana langit akan datang menghentam kamu dengan asap yang tebal, iaitu dukhan, yang merupakan salah satu tanda besar kiamat, tuan-tuan sekalian. Dan dikatakan dalam kajian oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, dukhan adalah tanda kiamat besar yang pertama. Di mana dalam keadaan manusia sibuk apa semua sekali, manusia lupa Allah, maka Tuhan bagi tahu tanda dukhan nak datang bila tak ada orang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah sekalian. Baik, saya nak masuk surat cinta yang kedua dalam sedikit masa yang ada ini. Surat cinta yang kedua ini ialah surah Al-Fatihah. Slide 60. Saya nak baca, saya sebut dua surah ni, kenapa? Sebab dua surah ni kita akan ulang baca dalam solat tarawih kita dalam 10 hari yang ada. Jadi saya nak minta hari ni, surat cinta yang kedua, surah Al-Fatihah ni sangat penting sebab tolong baca macam ni waktu kita solat. Di mana dalam satu hadis, Nabi SAW mengikut Abu Hurairah bersabda, Nabi kata, man salla salatan, siapa yang bersalat kalau dia lam yaqra' fiha bi ummil kitab, bi ummil Quran, tak baca Quran, fahiya khidash, maka salatnya itu terpotong kepalanya. Mana tak sempurna maksudnya. Lalu ada orang tanya Abu Hurairah, baik, perlukah kami baca? Tidakkah kami sudah berada di belakang imam? Lalu Abu Hurairah kata, iqra' biha fi nafsik. Baca juga dalam diri kamu. Baca juga walaupun imam dah baca. Sebab ada satu orang ustaz sekarang ni, dia duk cerita, kalau dah imam baca tu kita tak payah baca, kita dengar aja. Tapi pada saya baik baca. Sebab ada hadis ini dan Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, baca juga walaupun imam sudah baca. Kenapa itu? Sebab ada kelebihan. Baca pelan-pelan maksudnya. Baca slow-slow. Ini kerana aku dengar Rasulullah SAW berkata, dengar ya. Rasulullah bersabda, Allah berkata, qala Allah, ni hadis kursi. Allah berkata kepada Nabi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku sudah bahagikan solat itu di antara aku dengan hamba-ku ada dua bahagian. Solat itu ada dua bahagian. Dua bahagian. Di mana satu bahagian untuk aku dan satu bahagian untuk hamba-ku. Apa dia untuk hamba-ku? Wa li 'abdi ma ta'ala. Jadi dengar baik-baik. Bahagian kita dalam solat ni ialah apa yang kita minta. Jadi kalau kita solat sekadar baca tapi tak ada niat untuk meminta sesuatu daripada Allah, maka bacaan tinggal lafaznya sahaja. Hubungan kita dengan Allah putus. Kalau Allah terima, alhamdulillah. Tapi kalau Allah tak terima, na'udzubillah. Cuma kita harap Allah terima. Tapi mulai lepas ini, tolong minta. Tolong minta. Okey, tengok slide seterusnya. Ingat ya,
Apabila kita berkata Alhamdulillah, dengar sini. Lepas kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita pun sebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kata segala puji bagi Allah. Berhenti sekejap. Jangan Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi boleh macam tu, tapi Tuhan nak jawab tak sempat. Bukan Tuhan tak boleh jawab, tak ada break. Tuhan kata, "Uish, tak bagi belum aku jawab." Jadi sebenarnya baca macam ni. Baca satu-satu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey. Lepas tu niat di situ, tuan-tuan, bila kita kata macam tu, Allah jawab kepada para malaikat. Kata-kata kita tadi Allah cakap kepada malaikat yang ada di alam dia, di alam malakut sana, Hamidani abdi. Tengok hamba aku sedang memuji aku. Hamba aku telah memuji aku. Lepas tu kita baca pula Ar-Rahmanir Rahim. Allah kata apa lagi? Asna alayya abdi. Tengok dia sekarang sedang memuja aku. Dia sedang memuji aku. Memang betul-betul dia sayang aku. Allah cerita kepada malaikat tentang kita. Lepas tu bila kita kata Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, maka malaikat menjawab, Majadani abdi. Tengok hamba aku sedang mengagung-agungkan aku. Dan dalam satu riwayat lagi, Allah mengatakan, Fawadhaila ya abdi. Fawadhaila ya abdi. Ketika ini hambaku telah menyerah dirinya kepadaku. Maka tuan-tuan sekalian, tolong baca macam tu. Biar kita ada rasa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sewaktu kita baca Maliki Yaumiddin, serah hasrat kita kepada Allah. Serah diri kita kepada Allah. InsyaAllah kita akan selamat. Kemudian apabila kita mula masuk membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila kita mula baca di situ, Allah isytihar kepada malaikat di sana, haza baini wa baina abdi. Ini bila dia kata hanya aku yang dia sembah dan hanya aku dia minta tolong, ini adalah bicara aku dengan hamba aku. Orang lain tak perlu masuk campur. Makna Tuhan bulat dengan kita. Kita mintalah di sini, panjatkan hasrat kita. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti siap, ya Allah, dalam hati aku ingin begini-begini. Berilah keredaanmu. Mudahkanlah kehidupanku. Tunjukkanlah aku ke jalan kebaikan, contohnya. Jadi lepas tu, tuan-tuan sekalian, lafaz paling penting dalam Al-Fatihah ini ketika nak bermunajat ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tak boleh nak orang, saya cerita saja. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila kita kata ihdinas siratal mustaqim sampai habis, Allah Ta'ala kata, tak apa. Haza li'abdi, yang ini confirm hambaku dapat, wa li'abdi masalah. Dan bagi hambaku juga apa hal yang minta aku nak bagi semua. Tuan-tuan sekalian, surah Al-Fatihah ni, surah meminta. Jangan duk baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, sambil-sambil kita menguap apa semua. Jangan. Baca betul-betul. Sebab waktu ini kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Okey, yang paling penting dalam ni Tuhan ajar kita satu perkataan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Makna apa? Maknanya otak kita manusia ni tak akan tahu yang mana betul, yang mana salah. Semuanya berdasarkan zon saja, iaitu yakin kepada lebih betul. Tu. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan sekalian, kalau kita hanya hidup berdasarkan otak kita, tak ada yang tepat. Sebab pilihan kita semua berdasarkan zon, iaitu berdasarkan ini agaknya lebih baik, agaknya lebih baik, macam tu je. Maka yang boleh beri kecenderungan yang betul dialah Allah, dan hanya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu dia kata, dia suruh tunjukkan aku. Nak cerita tuan sekalian, hidayah bukan datang dari kita. Kita tak boleh usaha. Dia hadiah yang Allah anugerah. Sebab itu hidayah dengan hadiah ni lafaznya sama. Sebab itu ingat, jalan yang lurus itu adalah anugerah Allah, hadiah daripada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu dalam dunia hari ni kita tengok orang kita duk tengkar sana sini nak cari jalan yang lurus. Jadi sampai setakat ni tak tahu siapa hak betul. Sampaikan kita tengok macam mana cerita Ustaz Abid Liu tu sendiri pun. Kita tengok orang ni kata begini, orang ni kata begini, ada yang menyokong, ada yang menasihat tengah-tengah, ada yang membantai. Jadi nak cerita, nak dapat jalan yang lurus ni payah. Itu tarau Ustaz Abid Liu. Kalau macam kita, tak tahulah tuan-tuan sekalian. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk kita jugalah. Jangan Ustaz Abid Liu seorang je. Baik tuan-tuan sekalian.
Jadi sesudah kita faham surah Al-Fatihah ini, saya nak minta dalam kesempatan yang ada ini, baca sendiri nota-nota yang saya beri, titik syifa untuk kita merasai kelebihan surah Al-Fatihah. Jadi saya ada beri di situ, selain daripada kita memohon, salah satu benda yang paling besar untuk kita memohon ialah memohon untuk kita sembuh daripada musibah, selesai daripada musibah, keluar daripada penyakit ataupun syifa, sempurna dengan keadaan kita sekarang ini. Saya dengar kenyataan Menteri Datuk Sabri Ismail mengatakan kemungkinan COVID ini akan berada di sekeliling kita dalam tempoh 2 tahun. Aduh, kalau 2 tahun dikelilingi COVID, 2 tahunlah kita tak bergerak ke mana-mana. Hanya duduk rumah pejabat. Nanti ada bagus juga. Tak adalah habis duit banyak sangat. Sekadar makan je. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi nak bagi tahu dalam surah Al-Fatihah ni, tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Fatihah ni ada beberapa titik yang tuan-tuan boleh baca sendiri, dan saya sebut salah satu yang pertama sekali B. B iaitu pada kalimah bismillah itu. Partikel B ni dia sangat kuat sebagai suatu titik untuk kita hubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada hubungan ini, maka yang seterusnya senang jalan. Iaitu kita tidak hilang Allah. Maka ambil titik ini, masa sewaktu kita baca bismillah, pada huruf ba tu, sewaktu kita sebut bismillah, niat dia sebagai titik pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dia sebagai titik rasa kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Taala, dan dia sebagai titik penghubung untuk menerima permohonan-permohonan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dengan perasaan begini, kita akan dapat merasai makna yang lebih hebat. Jadi Allah cemburu sungguh mata. Sekarang sudah 57. Jadi saya rasa saya kena berhenti setakat itulah. Ya, sebab pukul 10 saya ada kelas saya yang satu lagi. Jadi minta maaf banyak-banyak, berhenti mengejut, break emergency. Kalau ada masa kita jumpa lain kali lah, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Ustazah Pengerusi dan juga kepada pihak pengetua serta barisan guru serta para pelajar SMK Pasir Gudang. Jadi saya minta maaf apa yang terkasar bahasa itu, yang baik ambillah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, baik. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Rusli bin Ismail kerana memberikan penjelasan kepada dua benda yang penting, iaitu tentang surah Al-Qadar dan surah Al-Fatihah. Semoga dapat kita amalkan dan sangat bermanfaat. Kita rasa tersuntiklah motivasi dan kesedaran kita pada hari ini. Cuma saya seram juga bila Ustaz suruh saya dirujuk pada Puan Pengerusi tu, kita seram jugalah. Nanti kita kena jemput Ustaz untuk siri yang kedua tu, insya-Allah. Boleh Ustaz InsyaAllah. Boleh bila-bila masa. Sebab online mudah. Online mudah Baik, untuk sedikit saja Ustaz, dalam 1-2 minit ni kita nak minta tips. Bagaimana nak membentuk keluarga yang mencintai Al-Quran. Mungkin boleh sikit. Bagaimana? Membentuk keluarga yang mencintai Al-Quran. Apakah peranan kita? Dia ialah hak paling mudah sekali. Masa ibu mengandung tu, selalu dengarkan Al-Quran pada kandungan tu. Letak dia punya bacaan-bacaan Al-Quran pada anak. Letak benda tu pada tempat kandungan itu. Jadi selalu dengarkan bacaan Al-Quran. InsyaAllah itu langkah terbaik. Sebab tak payah beletir, tak payah syarah, tak payah tafsir. On je kaset, letak dekat perut, insya-Allah ada kesan kepada anak. Dan memang sudah terbukti. Baik. Kemudian kalau peringkat seterusnya, iaitu peringkat kanak-kanak, cabaran dia sangat teruk sekarang ni sebab kita kena berdepan dengan handphone dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tukar supaya anak-anak itu didedahkan dengan maklumat-maklumat dari Al-Quran. Jadi cuba bawa anak-anak supaya kenal cerita-cerita dari Al-Quran dahulu melalui teknologi moden yang ada ini. Lalu dia pun tahu cerita itu, cerita ini. Kita pun cakap ini dari Al-Quran. Itu di antara caranya. Peringkat kanak-kanak. Jadi masalah kita sekarang ni, anak-anak dia kenal Pocoyo dulu,
dia kenal apa lagi? Boleh. Benda-benda yang macam-macam lah. Kalau zaman saya dulu, Ultraman lah, Spiderman lah. Jadi menyebabkan kita tak terbiasa. Itu peringkat kanak-kanak. Tapi bila sudah peringkat remaja ataupun peringkat umur dalam puluhan, 20, belas-belasan tahun ini, peringkat ini memang mencabar sikit. Jadi di peringkat ini, apa yang kita boleh buat untuk mereka ialah bawa mereka menyertai aktiviti-aktiviti yang boleh menyedarkan mereka tentang bagaimana Al-Quran menyelesaikan masalah manusia. Jadi contohnya kita bawa mereka pergi tengok bagaimana orang-orang alim merawat pesakit dengan hanya membaca beberapa patah ayat Al-Quran. Cuba kita baca, kenapa tak jadi? Saya dah cuba buat macam tu. Jadi biasanya budak-budak yang peringkat ini dia akan terfikir, wah, dia baca Quran boleh sembuh. Macam tu. Jadi tunjukkan kepada dia cerita-cerita dulu-dulu bagaimana Al-Quran itu boleh menyembuhkan, menyelesaikan, merawat dan sebagainya. Lepas tu bila kita dah dewasa macam kita sekarang ni, yang peringkat dah berakal dan kita kata matang, peringkat ini memang tak sukar sebab umur ini bila semakin lanjut dia semakin lembut usianya dan semakin lembut perasaannya, dan sebenarnya di akhir-akhir hujung usia naluri kita akan meminta mana Quran. Dia akan cari. Cuma di peringkat ini banyakkan kita menghadiri ataupun mengkaji kelas-kelas ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah itu di antara step yang kita boleh buat untuk mendekatkan manusia kepada Al-Quran. Kena tengok peringkat umur sasaran lah. Begitu lebih kurang. Baik, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Rusdi bin Ismail, dan rasanya cukup sampai di sini dahulu sebab kita pukul 10 pun ada kelas ni Ustaz, cikgu pun ada kelas. Jadi semoga dipermudahkan urusan hidup kita di dunia dan di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.